Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Datuk Bahaman, nama yang terpahat dalam sejarah sebagai seorang pahlawan Melayu terkemuka dari Pahang Tanah Melayu. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh. Beliau hidup di zaman pendudukan British, seorang tokoh yang bukan sahaja disegani, tetapi juga menjadi simbol keberanian menentang penjajahan. Beliau merupakan salah seorang orang besar bagi Sultan Pahang dan sangat berpengaruh di kawasan Semantan. Sejak kecil, Datuk Bahaman sudah berada dekat dengan istana. Beliau dikatakan anak angkat kepada Tun Ali yang kemudian menjadi bendahara Pahang. Semasa kecil, beliau menjadi rakan sepermainan kepada Tun Ahmad yang akhirnya menjadi Sultan Pahang. Ketika Sultan Ahmad menaiki takhta pada tahun 1881, Datuk Bahaman mengangkat sumpah kesetiaan kepadanya dan terus menabur bakti kepada negeri Pahang. Kerana keberanian dan kebijaksanaannya, Datuk Bahaman diangkat sebagai salah seorang orang besar berlapan dan dikurniakan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Beliau terbukti sebagai panglima gagah dalam perang saudara antara Sultan Ahmad dan adindanya, Wan Mutahir. Datuk Bahaman juga mengetuai pasukan Pahang membantu Tengku Kudin dalam perang saudara di Klang, Selangor. Selepas kematian orang kaya Indra Segara, Sultan Ahmad melantik beliau sebagai orang kaya Temerloh, kedudukan yang setaraf dengan orang besar berempat. Beliau sering diajak berunding oleh Sultan Ahmad sendiri. Namun ketenangan itu tidak kekal lama. Ketidakpuasan hati orang-orang besar Pahang terhadap campur tangan British mula membara. Pada Disember 1890, ketegangan memuncak apabila E.A. Wise, pegawai British, mahu mendirikan balai polis di Lubuk Terua, kawasan milik Datuk Bahaman, tanpa berbincang dengannya. Apabila perkara ini sampai ke telinga Hugh Clifford, pemangku residen British Pahang, Sultan Ahmad diperintah memanggil Datuk Bahaman ke Pekan untuk siasatan. Namun beliau enggan pergi. Akibatnya, Sultan mengeluarkan surat perintah melucutkan pangkat dan tarafnya sebagai orang kaya Semantan. Maruah seorang pahlawan tercala. Pada 15 Disember 1891, Datuk Bahaman dan pengikutnya menyerang hendap C.M. Desborough di Sungai Semantan. Serangan itu mengejutkan pihak British. Mereka kalah dan terpaksa melarikan diri ke Temerloh. Pada 26 Disember 1891, Clifford dan Tengku Mahmud mengetuai pasukan menyerang Kampung Kelubi, kubu kedua Datuk Bahaman. Namun sekali lagi, tentera British tewas di tangan pahlawan Semantan. Awal Januari 1892, Inggris memperkukuh kedudukan. Sultan Wan Ahmad dipaksa menamatkan kebangkitan Datuk Bahaman. Pasukan besar berjumlah 800 orang dengan 140 bersenjata api dilancarkan pada 22 Januari 1892. Namun gerakan itu gagal. Kubu-kubu kecil musnah, tetapi Datuk Bahaman tidak pernah tertangkap. Pada Mac 1892, beliau menawan semula Lubuk Terua. Kali ini dibantu oleh Tok Gajah dan perjuangan semakin hebat. British kalah lagi dan Abdullah Bera terpaksa berundur. Tetapi pada Mei 1892, Inggris menyerang semula, memaksa pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu, Tok Kupaloh, seorang ulama besar, meniup semangat jihad menentang penjajahan. Pada 14 Jun 1894, Datuk Bahaman dan 100 orang pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Namun pada 29 Jun 1894, tentera British di bawah General Walker melancarkan serangan besar-besaran. Dalam pertempuran di Jeram Ampai, Wise, pemangku penguasa Ulu Pahang, terbunuh bersama 4 anggota polis. Selepas itu, Mat Kilau berundur ke Kelantan, menandakan berakhirnya perang menentang Inggris di Pahang. Residen British Sir Hugh Clifford melancarkan gerakan besar, menelan belanja besar, memburu Datuk Bahaman hingga ke Terengganu dan Kelantan. Akhirnya pada November 1895, Datuk Bahaman, Pawang Nong dan Mat Lela dikatakan menyerah diri kepada kerajaan Siam. Mereka diberi perlindungan dan ditempatkan di Chiang Mai pada awal 1896.
Sementara itu, Tok Gajah dan Mat Kilau dilaporkan meninggal dunia di Terengganu. Kebangkitan Datuk Bahaman selama 4 tahun dari 1891 hingga 1894 menyebabkan British menanggung hutang besar. Sultan Ahmad dipaksa membayar $7,200 setahun untuk menampung kos peperangan itu. Selepas meninggalkan tanah air, Datuk Bahaman dan pengikutnya berhijrah ke Siam. Namanya kemudian hilang dari catatan sejarah. Namun sekitar tahun 1970, muncul seorang lelaki tua misteri di Kampung Peramu. Beliau dikenali sebagai Tok Guru Peramu. Ada yang percaya dia sebenarnya Datuk Bahaman sendiri. Tok Guru Peramu meninggal dunia pada 23 Julai 1977 tanpa pernah mengakui identiti sebenar dirinya. Begitulah kisah Datuk Bahaman, pahlawan yang tidak gentar yang menegakkan maruah bangsa dan meninggalkan legenda yang terus hidup dalam sejarah Pahang.